Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan refleksi pertengahan tahun praktikum di SMK Bukit Garam 2. Saya Syazad Izzati binti Hamzah, PDPP, Perikan Seni Visual ambilan Oktober 2020. Saya di bawah seliaan pensyarah penyelia Sir Albert Maguring. Okey, berikut adalah isi kandungan yang saya akan bentangkan sebentar lagi, iaitu yang pertama, maklumat umum, iaitu latar belakang sekolah, murid yang diajar dan tingkatan yang diajar. Yang kedua adalah pengetahuan sedia ada di IPG yang diaplikasikan ketika di sekolah. Yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi ketika di sekolah. Yang keempat, ilmu binaan dan inovasi yang telah dihasilkan. Dan yang terakhir, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar sepanjang berada di sekolah SMK Bukit Garam 2. Untuk pengenalan, nama saya Syazad Izzati binti Hamzah, program PDPP ambilan Oktober 2020. Bidang pengajian ialah pendidikan seni visual. Pensyarah penyelia adalah Sir Albert Maguring dan guru pembimbing adalah Puan Nur Syahidah binti Abdul Sani. Okey, berikut adalah butiran sekolah. Saya mengadakan praktikum di SMK Bukit Garam 2, iaitu sekolah ini berada di luar bandar, berada di kawasan daerah Kinabatangan. Bilangan murid yang terdapat di sekolah ini adalah seramai 903 orang pelajar. Okey, murid yang diajar semasa saya menjalankan praktikum adalah 3 kelas, iaitu bermula dari tingkatan 3, iaitu satu kelas seramai 23 orang, tingkatan 4 juga satu kelas yang seramai 32 orang, dan tingkatan 5 satu kelas seramai 25 orang murid. Okey, jumlah waktu mengajar saya sepanjang praktikum adalah 10 waktu berikan seni visual. Okey, yang seterusnya, pengetahuan sedia ada di IPG yang diaplikasikan ketika di sekolah. Okey, yang pertama adalah pengetahuan yang diaplikasikan ketika di sekolah ialah kemahiran pedagogi. Pengetahuan tentang cara bagaimana isi pelajaran boleh disampaikan kepada pelajar dengan berkesan. Okay, di sini saya menggunakan pendekatan pengajaran induktif dan didaktif. Yang kedua adalah saya menggunakan strategi pengajaran yang pertama berpusatkan bahan, yang kedua berpusatkan guru, dan yang ketiga berpusatkan murid. Okay, saya juga menerapkan amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Seterusnya adalah teknik pengajaran. Saya mengaplikasikan pengetahuan sedia ada di IPG, iaitu menggunakan teknik pengajaran tunjuk cara ataupun demonstrasi. Okay, satu kaedah ini pembelajaran dengan menunjukkan contoh atau membuat uji kaji kepada pelajar yang saya ajar. Okay, yang kedua adalah latih tubi, aktiviti pengulangan fakta yang telah dipelajari untuk menguasai sesuatu kemahiran atau pengetahuan. Ini saya menggunakan latih tubi seperti kuis, Google Form dan juga Word Wall. Yang ketiga adalah sumbang saran, iaitu satu sesi perbincangan secara berkumpulan yang membolehkan setiap ahli menyumbangkan pendapat dan idea. Okey, seterusnya adalah kemahiran menyediakan bahan mengajar. Okey, yang pertama saya menyediakan perancangan awal sebelum memulakan sesi pengajaran. Yang kedua, menentukan objektif, strategi, kaedah dan teknik pengajaran. Dan seterusnya, sesi pengajaran dan pembelajaran lebih teratur dan berkesan. Okey, pengetahuan yang lain adalah pengetahuan tentang ciri-ciri murid.
Dengan pengetahuan tentang ciri-ciri murid, lebih mudah untuk guru memilih pendekatan dan kaedah pengajaran mengikut kesesuaian murid. Okey, berikut adalah gambar aktiviti pembelajaran semasa saya menjalankan praktikum. Okey, yang ini adalah hasil daripada pengaplikasian sedia IPG. Yang pertama adalah aktiviti mural menghasilkan lakaran acak, perbincangan menghasilkan pembungkusan makanan, pertandingan melukis dan menghasilkan PBL acak aquaponik. Okay, ini adalah antara ciri-ciri aktiviti pembelajaran yang saya telah jalankan semasa praktikum. Okay, seterusnya adalah pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi. Yang pertama, pengetahuan dan kemahiran baharu yang saya perolehi adalah SPDPR, iaitu Sistem Pelaporan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah secara atas talian. Yang kedua adalah pelaksanaan PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dan luar talian. Okey, guru akan melaksanakan PDPR dengan menggunakan kaedah gabungan iaitu online dan offline. Yang ketiga, pelaksanaan program sekolah juga berada dalam talian. Okey, aktiviti sekolah seperti kokurikulum, mesyuarat sekolah dan penyampaian anugerah dilaksanakan di atas talian. Okey, pengetahuan baharu yang saya perolehi juga adalah teknologi maklumat dan komunikasi. Di sini saya belajar tentang live worksheet, WordWall, Google Earth dan Canva. Seterusnya adalah pengetahuan dan kemahiran baharu yang saya perolehi juga ialah menulis jurnal. Okey, dalam menulis jurnal, saya dapat menganalisis isu yang ditekankan sepanjang minggu pengajaran. Seterusnya adalah pentaksiran bilik darjah. Okey, di sini saya dapat pengetahuan tentang menilai tahap penguasaan murid berdasarkan kemahiran yang telah diajar. Seterusnya adalah membuat refleksi pengajaran. Okey, untuk kemahiran baru yang saya perolehi adalah membuat refleksi dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan serta saya dapat membuat penambahbaikan. Dan yang terakhir adalah cara menanda jawapan murid. Okay, saya juga telah diajar oleh guru pembimbing saya cara menanda jawapan murid mengikut sistem pemargahan yang betul. Okay, seterusnya adalah tugas sepanjang mengajar adalah saya telah menjadi guru beasiswa dan seterusnya menjadi penyelaras program, guru penasihat dan guru kelas. Okey, saya beralih kepada inovasi yang telah saya hasilkan sepanjang minggu praktikum. Okey, isu dan masalah yang timbul sepanjang sesi praktikum yang telah saya jalankan adalah penglibatan murid dalam PDPR yang kurang memuaskan. Dalam kata lain, capaian internet yang kurang memuaskan, data internet murid yang terhad dan ada juga murid yang langsung tidak pernah menyertai penglibatan dalam PDPR. Okay, seterusnya juga murid kurang berminat dengan membaca maklumat yang banyak secara dalam talian dan buku teks. Okay, sini saya menghasilkan inovasi iaitu membuat langkah dan tindakan. Saya membina WordWall, iaitu permainan interaktif yang boleh menarik perhatian pelajar untuk belajar dan mudah untuk diakses tanpa menggunakan data yang banyak. Okey, seterusnya adalah quizzes. Kuis ini berbentuk pilihan jawapan dan dijawab secara dalam talian dan murid boleh melihat skor yang diperolehi hasil daripada menjawab kuis yang tertentu. Okey, dan untuk pengajaran pula saya menggunakan
media interaktif, iaitu pengubahsuaian slide yang lebih ringkas dan padat. Okey, gambar yang seterusnya adalah tentang media interaktif. Di sini saya menggunakan slide dan saya mengubahsuai menjadikan slide tersebut menjadi ringkas dan padat. Ini merupakan salah satu contoh word wall yang saya telah hasilkan untuk lebih menarik perhatian pelajar mengikuti PDPR. Dan seterusnya adalah quizzes. Okey. Seterusnya, kesan dan rasional dalam menghasilkan inovasi yang telah saya lakukan. Okey, kesan dan rasionalnya adalah menghasilkan suasana PDPR yang lebih menyeronokkan. Yang ini saya sendiri telah mengadakan saya telah menghasilkan beberapa eksperimen dan mendapatkan maklum balas daripada beberapa orang murid. Yang seterusnya, meningkatkan minat murid dalam mengikuti PDPR kerana game interaktif dapat meningkatkan minat murid dalam melibatkan diri dalam mereka lebih bersemangat mengikuti kelas PDPR. Okey, yang terakhir adalah komen dan reaksi terhadap pengalaman sepanjang berada di sekolah, iaitu yang pertama adalah iklim, suasana dan persekitaran sekolah yang positif. Ya, di sini saya sepanjang praktikum saya berkesempatan berjumpa dengan pihak pentadbiran, guru-guru serta rakan praktikum yang lain dan merasakan persekitaran sekolah yang sangat positif hasil daripada pemerhatian saya sepanjang minggu praktikum. Okey, seterusnya adalah sistem pendidikan norma baharu. Okey, di sini saya mendapati adalah penyediaan bahan dan pengajaran yang berbeza. Tindakan susulan pula, saya sentiasa meminta tunjuk ajar daripada guru pembimbing dan pensyarah penyelia sepanjang berada di sekolah. Okay, dan untuk penutup pula adalah sebelum mengakhiri slide saya akan menyampaikan satu kata-kata yang saya petik daripada Imam Al-Ghazali, iaitu menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu itu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Sekian, terima kasih.